Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pensyarah kami Dr. Aidah Abdul Karim untuk subjek GGGA 5022 Pentaksiran Pembelajaran. Jadi kami ditugaskan untuk membuat pembinaan rubrik iaitu rubrik analitik dan rubrik holistik. Jadi kami adalah kumpulan 7 daripada set 6. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Wahidatul Syuhada binti Bunia, Nur Afa binti Amdan, Ain Nabila Muhammad Kamarul Kumarasami, Syamimi Hazwin Muhammad dan Mariatul Kiptia binti Hizwan. Jadi untuk meneruskan perbincangan kami berkenaan dengan rubrik analitik dan rubrik holistik, pelajar perlu ada satu soalan untuk kedua-dua rubrik yang akan menggunakan rubrik tersebut, di mana perlu ada satu contoh jawapan bagi menggunakan kedua-dua rubrik tersebut. Jadi apakah soalannya? Soalannya, bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan, pihak sekolah akan menganjurkan pertandingan seni grafiti. Hasilkan karya grafiti yang bertemakan Hari Kebangsaan. Seterusnya, sahabat saya akan menerangkan tentang rubrik analitik dan rubrik holistik. Okey, terima kasih Mimi. Seterusnya, saya akan bentangkan tentang bentuk pemarkahan yang pertama yang boleh para guru guna pakai adalah pemarkahan berbentuk rubrik analitik. Okey. Pemarkahan hasil karya seni grafiti menggunakan rubrik analitik adalah: pertama, kita akan menilai melalui kemahiran yang diuji oleh pelajar tersebut. Kita melihat kepada penilaian pertama adalah pemilihan dan penyediaan alat, penggunaan media dan bahan. Sekiranya pelajar tersebut cemerlang iaitu mendapat markah 75 hingga 100%, kriterianya adalah pelajar mampu membuat pemilihan alat dan bahan yang sangat bertepatan. Keduanya, pelajar boleh menguasai dan berkemahiran dengan menggunakan pelbagai jenis alatan dan untuk markah sederhana, sekitar 36 hingga 74%, pelajar tersebut mampu membuat pemilihan alat dan bahan yang bertepatan dengan karya. Kedua, pelajar boleh menguasai dan berkemahiran menggunakan alat dan bahan. Manakala bagi lemah, markah sekitar 0 hingga 35%, pelajar hanya mampu membuat pemilihan alat dan bahan yang kurang bertepatan dengan karya. Kedua, kurang menguasai kemahiran menggunakan alatan dan bahan. Seterusnya, kriteria pemarkahan yang kedua adalah pengwujudan idea. Sekiranya pelajar cemerlang mendapat 75 hingga 100, pelajar itu mampu membuat pengolahan sumber idea dengan sangat menarik dan kreatif. Kedua, pelajar dapat menghasilkan idea baru yang amat menarik dan kreatif daripada pelbagai jenis rujukan. Bagi markah sederhana, sekitar 36 hingga 74%, pelajar mampu membuat pengolahan sumber idea yang menarik dan kreatif. Kedua, pelajar dapat menghasilkan idea yang baru, yang menarik dan kreatif daripada rujukan. Tidak seperti yang cemerlang itu, pelbagai jenis rujukan. Manakala yang lemah pula, 0 hingga 35%, pelajar tersebut kurang membuat pengolahan sumber idea dan hampir meniru balik sumber rujukan. Pelajar juga lemah dalam menghasilkan idea baru daripada rujukan yang sedikit. Itu. Seterusnya saya berikan kepada kawan saya, Shu. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini berkenaan dengan rubrik analitik. Jadi kemahiran yang diuji seterusnya ialah kita lihat pada teknik dan gaya. Okey, bagi karya yang mendapat markah cemerlang iaitu markah antara 75 hingga 100%, ialah bagi karya yang mengaplikasikan pelbagai jenis teknik penghasilan karya dengan jelas dan teknik yang digunakan menepati tema tugasan serta kelihatan menarik dan kreatif.
Okey, bagi pemarkahan yang sederhana pula iaitu markah antara 36 hingga 74%. Okey, karya ini mengaplikasikan beberapa jenis teknik penghasilan karya dengan jelas dan teknik yang digunakan juga menepati tema tugasan. Dan bagi karya yang lemah iaitu markah antara 0 hingga 35%, karya ini mengaplikasikan satu atau dua teknik penghasilan karya sahaja dengan kurang jelas dan mantap, dan teknik yang digunakan juga kurang menepati tema tugasan. Okey, jadi kemahiran yang diuji yang keempat ialah kita lihat dari segi asas seni reka. Okey, bagi karya yang mendapat markah cemerlang ialah karya yang menggunakan semua unsur-unsur seni dalam karya dengan sesuai dan jelas. Dan seterusnya, karya ini dapat menghasilkan karya dengan aplikasi prinsip-prinsip rekaan seni dan inovatif dan menariklah. Okey, bagi karya yang mendapat markah sederhana ialah bagi karya yang penggunaan unsur seni dalam karya jelas dan karya yang dihasilkan juga dapat menghasilkan karya dengan aplikasi prinsip-prinsip rekaan seni dengan sewajarnya. Okey, dan bagi karya yang mendapat markah yang paling kurang iaitu markah lemah ialah karya yang kurang mengamalkan penggunaan unsur-unsur seni dalam karya dan kurang mengaplikasikan aplikasi prinsip-prinsip rekaan seni dalam penghasilan karya. Okey, seterusnya kemahiran yang kita perlu lihat juga untuk penghasilan grafiti ini ialah penghasilan karya. Okey, untuk karya yang cemerlang, pemilihan alat dan bahan yang bertepatan dengan karya dan boleh menguasai dan berkemahiran menggunakan alat dan bahan. Okey, bagi pemarkahan yang sederhana pula, biasanya pemilihan alat dan bahan yang kurang bertepatan dengan karya dan seterusnya kurang menguasai dan kurang berkemahiran menggunakan alat dan bahan lah. Dan untuk pemarkahan yang paling lemah iaitu penghasilan karya yang memilih alat dan bahan yang tidak bertepatan dengan karya dan tidak menguasai dan tidak berkemahiran menggunakan alat dan bahan. Seterusnya, pemarkahan juga dilihat dari segi kekemasan. Bagi karya yang cemerlang, okey, susunan persembahan karya yang menarik dan kreatif serta kebersihan pada karya yang tinggi dan tiada kesan kekotoran pada hasil karya. Okey, bagi karya yang sederhana pula, susunan persembahan karya yang sistematik dan kesan kekotoran pada hasil karya yang kurang kelihatan. Okey, bagi karya yang lemah pula, susunan persembahan karya yang kurang menarik dan kurang sesuai dan terdapat banyak kesan kotoran pada hasil karya sehingga kelihatan comot. Okey, indikator seterusnya yang kita lihat ialah pada sikap dan sasiah. Okey, bagi pemarkahan yang cemerlang, sikap dan sasiah kita lihat dari segi komitmen dan nilai tanggungjawab diri tinggi terhadap tugasan yang diberi. Okey, dan kemahiran interpersonal yang sangat tinggi dan guru dan rakan sebaya lah. Okey, bagi pemarkahan yang sederhana ialah bagi pelajar yang mempunyai komitmen dan nilai tanggungjawab diri terhadap tugasan yang diberikan dan kemahiran interpersonal yang sederhana dengan guru dan rakan sebaya. Okey, bagi pemarkahan yang paling lemah, ciri-cirinya ialah kurang komitmen dan tiada nilai tanggungjawab diri terhadap tugasan yang diberi serta kemahiran interpersonal yang lemah dengan guru dan rakan sebaya. Jadi itu sahaja berkenaan dengan rubrik analitik. Saya teruskan dengan sahabat saya lah untuk pembetulgan seterusnya. Seterusnya adalah rubrik holistik. Mari kita lihat rubrik tersebut. Seterusnya adalah rubrik holistik pemarkahan bagi hasil karya seni grafiti. Di sini kita ada grade ataupun markah
dan juga kriteria yang diukur. Yang pertama, untuk grade cemerlang 80 hingga 100%, kriteria yang diukur adalah yang pertama, amat baik dalam penerokaan dan juga penggunaan teknik dalam banyak aspek. Kedua, cemerlang dalam penggunaan alatan ataupun bahan dalam semua aspek. Ketiga, campuran warna yang sangat baik, terancang dan juga menarik. Keempat, hasil karya sangat kemas dan berkualiti dalam semua aspek. Dan yang terakhir adalah dapat mengembangkan sesuatu idea baru ataupun asli dalam penghasilan karya, termasuk dalam semua aspek. Untuk kategori yang seterusnya adalah baik, di mana markah adalah 60 sehingga 79%. Yang pertama, kriterianya adalah penerokaan dan penggunaan teknik yang baik dalam karya. Yang kedua, baik dalam penggunaan alatan ataupun bahan. Yang ketiga, menghasilkan campuran warna yang baik dan menarik. Yang keempat, hasil karya baik dalam banyak aspek. Yang kelima adalah dapat mengolah idea dengan baik. Yang kategori yang seterusnya adalah sederhana, di mana markah ialah 0 hingga 35%. Kriteria pertama, terdapat beberapa teknik dalam penghasilan karya dan masih perlu ditingkatkan. Yang kedua, memerlukan peningkatan dari segi penggunaan alatan dan juga bahan. Yang ketiga, campuran warna yang sederhana, boleh diperbaiki dan perlu dipertingkatkan. Keempat, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian dalam kekemasan karya. Yang kelima, pemikiran yang sederhana dalam pengolahan idea dan perlu ditingkatkan. Okey, baiklah. Saya akan menyambung penilaian yang keempat, iaitu lemah. Dari segi pemarkahannya, daripada 20 hingga 39%, antara kriteria tersebut iaitu kurang penerokaan dan penggunaan teknik dalam penghasilan karya. Yang kedua, penggunaan alatan atau bahan yang minimum yang perlu diberi perhatian. Ketiga, lemah dalam campuran warna dan perlu diberi perhatian serta kurang menarik. Yang keempat, hasil karya kurang berkualiti dan bermutu. Dan yang terakhir, kurang daya pemikiran yang kreatif dalam penghasilan karya. Yang terakhir, penilaian yang kelima iaitu sangat lemah. Dari 0 hingga 19%, kriterianya ialah yang pertama, tidak menunjukkan sikap meneroka dalam penggunaan teknik penghasilan karya. Yang kedua, penggunaan alatan yang tidak sesuai. Yang ketiga, tidak mahir dalam menggunakan dan mencampurkan warna. Yang keempat, tidak menitik beratkan perihal kekemasan karya dalam pelbagai aspek. Dan yang terakhir, pemikiran dan pengolahan idea yang lemah dalam penghasilan karya. Oleh itu, jumlah markah bagi permarkahan rubrik holistik bagi permarkahan hasil karya seni grafiti ini adalah 100%. Okey, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.